fatwa berkaitan alkohol dalam Ya, makanan. dan kita nak bersama dengan Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan iaitu Sahibul Samaha Ustaz Jamali Muhammad Adnan pagi ini ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Apa Ya. khabar kita? Sehat, alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudi bersama Pian Hazwan dan juga sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM pagi ini, dan juga ramai juga yang menonton dah di Facebook dan juga YouTube kita untuk belajar. Sebab mungkin pagi tadi pun, awal pagi tadi kita cerita juga tentang masak-masak. Ada mungkin ada yang sampai sekarang mungkin masih keliru dengan arak, alkohol dan juga kaitan alkohol dalam makanan. Mungkin awal ni sedikit mukadimah untuk tajuk kita pagi ni Ustaz. Ya. Silakan. Silakan Ustaz, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat saya Pian dan Hazwan dan seluruh pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan diberi kesempatan pada pagi ini untuk bersama-sama berkongsi ilmu dan juga beberapa fatwa yang berkaitan kedudukan alkohol khususnya dalam makanan. Pertama sekali kita kena lihat ya, apakah maksud alkohol itu sendiri dari segi bahasa, dari segi perspektif sejarah dan sebagainya. Penggunaan istilah alkohol yang digunakan pakai pada masa ini adalah berasal daripada perkataan bahasa Arab yang berbunyi alkohol ataupun kita hari ini sebut alkohol, yang didefinisikan oleh Kamus Arab Lama sebagai apa-apa sahaja bahan yang mengkaburi ataupun menutupi minda. Jadi sebab itu kita biasa dengar bila minum arak hilang kewarasan. Ini adalah maksud daripada alkohol itu sendiri. Ahli kimia Arab pada zaman pertengahan, iaitu pada sekitar abad ke-5 hingga ke-15, mereka menggunakan perkataan alkohol ini untuk membezakan antara apa yang disebut sebagai ethanol, parti yang diperolehi melalui proses penyulingan arak, dengan perkataan arak itu sendiri ataupun khamar. Dan istilah namun pada abad ke-19, istilah alkohol telah digunakan pakai secara meluas di barat, khususnya merujuk kepada arak. Alkohol sinonim dengan arak. Jadi kini istilah alkohol turut digunakan pakai secara meluas di seluruh dunia sebagai kata yang sinonim dengan arak itu sendiri. Jadi sebab itu kesilapan ini sebenarnya dalam menterjemah perkataan khamar kepada alkohol dalam bahasa Inggeris ini sebenarnya menyebabkan masyarakat Islam khususnya cenderung melihat setiap yang mengandungi alkohol sebagai sesuatu yang haram. Tanggapan bahawa apa sahaja yang mengandungi alkohol adalah haram di sisi Islam menjadikan kehadiran alkohol dalam makanan adalah satu isu kontroversi buat masyarakat Islam. Hal ini kemungkinan berikutan penggunaan perkataan alkohol itu sendiri yang disinonimkan dengan arak, satu minuman keras yang dilarang di dalam Islam. Jadi kontroversi ini mengukuhkan kepentingan fatwa khususnya kepada pihak berkuasa agama, pihak berautoriti berkaitan fatwa ini dalam membimbing masyarakat Islam dan pihak khususnya industri makanan, minuman dan sebagainya, untuk mengetahui dan memastikan bahawa sesuatu produk ataupun proses itu memenuhi piawaian syariah ataupun yang kita sebut sebagai syariah compliant. Jadi kalau kita lihat berkaitan alkohol ini, sebenarnya kaedah asal dalam hukum ethanol dalam makanan ini adalah satu unsur yang memabukkan. Apa-apa bahan yang memabukkan maka adalah haram untuk dimakan. Ethanol adalah nama saintifik kepada alkohol. Menurut kamus Dewan edisi yang keempat,
alkohol ialah cecair yang mudah terbakar dan juga memabukkan. Jadi berdasarkan kepada takrifan definisi ini, minum alkohol adalah diharamkan kerana ia membawa kepada kemabukan. Dalil bagi keharaman ini adalah berdasarkan kepada hadis riwayat Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu syarabin askara fahuwa haram. Maksudnya semua yang memabukkan itu adalah haram. Ini riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu pula bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Apabila benda yang banyak itu memabukkan, maka yang sedikit pun adalah suatu yang haram. Hadis ini adalah riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Namun bukan semua makanan yang mengandungi alkohol itu adalah arak. Ini poin pertamanya. Namun bukan semua makanan yang mengandungi alkohol itu adalah arak. Terdapat makanan dan minuman yang apabila dimakan mengikut keadaan setempat, uruf setempat, ia tidak memabukkan. Ia juga tidak najis kerana penghasilan alkohol bukan tujuan utama kepada pembuatan makanan itu. Sebaliknya, ia hanya kesan sampingan. Sebab itu kita menukilkan fatwa oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam pada tahun 2005 yang menyebut ini bermaksud bahawa kenajisan alkohol itu adalah bertolak daripada sebab kenajisan arak yang sifatnya sebagai minuman yang memabukkan. Dengan itu dapat difahami bahawa semata-mata alkohol bukanlah najis selama mana ia tidak diambil ataupun diekstrak daripada arak atau mana-mana minuman yang memabukkan. Kerana kuih tapai. Pagi ni bila kita sebut tapai ni mana nak memang cari mana nak cari lapor. Sebab itu bila kerana itulah kuih tapai yang biasa dimakan pun menurut pakar memang dia mengandungi alkohol, namun ia tidak diharamkan kerana ia tidak memabukkan. Dan proses membuat tapai ni pun bukan untuk membuat arak, dia untuk makanan. Justru walaupun pada asalnya tanggungjawab mengenai makanan dan minuman yang halal adalah tanggungjawab fardu ain ke atas semua umat Islam. Jadi perkembangan dan kemajuan dalam bidang pemakanan menyebabkan tugas mengenal pasti perkara yang berkaitan dengan makanan dan minuman yang halal ini bagi kita umat Islam memang kita amat digalakkan pastikan makan minum kita daripada yang halal. Maka dengan sebab itu memerlukan bantuan kepada institusi awam, pihak fatwa dan sebagainya. Subhanallah, itu dia mukadimah kita yang mana menjelaskan kekeliruan kita juga Ustaz bila Ustaz mulakan tadi dengan menyebut kita kadang-kadang confuse dengan istilah tersebut dan rata-rata masyarakat tahu kalau minum arak itu haram sebab kita minum alkohol yang memabukkan lah, arak yang memabukkan Ustaz ya. Tapi yang kita nak fokus lebih lanjut ni bila dalam makanan pun tambah-tambah makanan sekarang canggih-canggih Ustaz. Ada macam-macam bahan perasa, pewarna dan sebagainya yang kita risau terdapat kandungan alkohol di dalam itu. Dan mungkin kejap lagi mungkin kita nak cerita lebih lanjut kalau merujuk pada fatwa, mungkin kita boleh rujuk pada proses pembuatan bahan-bahan tersebut. Adakah prosesnya sama macam pembuatan arak? Macam mana pula statusnya dan juga mungkin dari sudut peratusan penggunaan tu, macam kalau tapai, kalau kita simpan lama-lama agak-agak mabuk tak Ustaz? Macam mana tersebut? Dan mungkin sahabat-sahabat kita tengok sedang menonton pagi ni, boleh tak juga kongsikan kalau di ruang komen tu mungkin apa antara contoh makanan yang sahabat-sahabat kita rasa macam ada alkohol lah dalam makanan ni, apa contohnya? InsyaAllah nanti Ustaz Jamali akan bagi pencerahan. Dan mungkin Ustaz nak tambah sikit untuk pusingan pertama ni, cerita tentang macam mana kita boleh terkeliru tentang alkohol, etanol, arak dan juga istilah-istilah dalam pemakanan kita Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Selain daripada dalam makanan yang kita bincang tadi antaranya tapai lah Jadi persoalannya
dalam tapai itu ada alkohol. Jadi adakah tapai itu haram dimakan kerana ada kandungan alkohol di dalamnya diperam beberapa hari menyebabkan adanya kandungan alkohol berkenaan. Pertama sekali kita kena ingat bahawa tapai itu sendiri makanan bagi kita orang Melayu kita sebagai suatu kebiasaan kita makan. Dia bukan dibuat untuk dibuat arak. Ya. Okay. Jadi dia untuk makanan. Satu. Yang keduanya, makan tapai itu tidak menyebabkan dia menyebabkan mabuk. Jadi dengan sebab itu tapai, kemudian mungkin tempe, kemudian mungkin kicap dan sebagainya, selagi mana dia dibuat untuk tidak berdasarkan kepada pembuatan arak dan ia tidak menyebabkan berlakunya mabuk, maka dengan sebab itu ia suatu yang dibenarkan, maknanya tidak diharamkan. Tapai pulut sedap, memang sedap. Itulah, terus ada yang petik, jom cari kat pasar tani Ustaz. Allahu Akbar. Semangat semua. Jadi insyaAllah itu sedikit pencerahan kita, dan kejap lagi kita nak bicara lebih lanjut tentang tajuk kita hari ni, fatwa alkohol dalam makanan. Ada pula yang kait kalau minyak wangi tu termasuk dalam makanan macam mana? Alamak. Nanti kita sambung insyaAllah Ustaz. Kita nak break kejap je. Kita akan masuk pusingan kedua, minda Islam kita pada pagi ini insyaAllah. Ya betul, dan sahabat semua, kalau katakan ada sebarang soalan dan juga perkongsian dan juga pendapat anda boleh ajukan terus saja ke Facebook live kami dan juga di YouTube channel IKIM untuk kita sama-sama dan pencerahan akan diberikan oleh Sahibu Samaha Ustaz Jamali Muhammad Adnan pagi ini. Okey. InsyaAllah, jangan ke mana-mana, terus dengar Warna Pagi, di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Pening nak cari bisnes part-time yang bertahan lama? Jom join tim Auji Kudapan Kasih. Pengeluar biskut homemade yang pastinya sedap, bersih dan halal. Tak perlu simpan stok, tak perlu nak susah-susah nak keluar pergi COD. Kami uruskan semuanya. Sistem perniagaan secara online yang pastinya telus dan sistematik. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi 011-1088-4094 atau layari FB Auji Kudapan Kasih HQ. Kudapan Kasih, secara asli untuk semua generasi. Apa itu daging kultur? Buku baru terbitan IKIM bertajuk Daging Kultur, Konsep Sejarah dan Hukum Islam telah menghuraikan tentang teknologi terkini dalam industri pemakanan, iaitu penghasilan daging yang bukan dengan cara penternakan haiwan tetapi dalam penghasilan dalam akmal. Buku ini amat sesuai untuk segenap lapisan masyarakat yang berminat dengan teknologi dalam industri pemakanan, tidak kira dari pelajar sekolah dan mahasiswa universiti hingga penggiat industri pemakanan sendiri yang sudah terlibat secara langsung dalam industri ini. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 0362046389 atau 62046388. Sah. Apa sah? Nuraisah lah. Kenapa? Nuraisah produk makeup mesra wudu. Nuraisah yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu. Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisah ada program bina bisnes di seluruh Malaysia. Aku pun nak dibimbing Nuraisah lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisah nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisah? Produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisah. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan. Mak, susu ni lah yang Ica bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi macam mana nak beli? Ni Mak hubungi je 019-965-3166, 019-965-3166 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Terima kasih kepada anda yang terus saja setia bersama kami di Warna Pagi bertemankan Pian dan juga Hazwan. Dah 8.46 pagi. Kita masih lagi bersama menerusi slot Minda Islam membawakan tajuk pagi ini Fatwa Alkohol dalam Makanan. Kita bersama dengan saya bersama Ustaz Jamali Muhammad Adnan yang merupakan Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan. Dan Alhamdulillah terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang turut menonton di Facebook dan juga YouTube IKIM pagi ini. Dan juga mak-mak kita kat dapur terus dia cari bahan-bahan, dia tengok kandungan dia. Ada tak yang etanol all belakang tu, sambil-sambil dengarkan Minda Islam pagi ni. Terima kasih Ustaz. Jom kita sambung sikit cerita tentang lebih terperinci lah tentang fatwa yang berkaitan dengan alkohol dalam makanan. Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pian dan Hazwan. Sebelum daripada kita menyebutkan beberapa fatwa oleh pihak berkuasa agama di Malaysia ni berkaitan alkohol, perlu juga kita melihat apakah maksud fatwa itu secara ringkas dan yang mudah kita faham. Fatwa ni diambil daripada kata dasar afta yang memberi maksud penjelasan dan keterangan. Jadi bila kita sebut fatwa berkaitan alkohol ataupun perkara yang lain, misalnya dia adalah suatu penjelasan dan keterangan dari segi hukum syarak itu sendiri. Dari segi istilahnya, fatwa menurut Ensiklopedia Islam membawa maksud keputusan tentang sesuatu hukum agama yang belum pernah diputuskan, dan ia putusan berkenaan adalah berdasarkan rujukan kepada Al-Quran, kepada hadis dan sumber-sumber hukum lain, termasuk juga oleh ijtihad para mufti ataupun mereka yang berhak membuat keputusan mengenai hukum syarak. Dan fatwa adalah satu elemen yang memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat Islam. Tambahan lagi dalam kepesatan, sains dan teknologi, selain daripada faktor realiti kehidupan masyarakat yang semakin sentiasa berubah pada masa ini, secara tidak langsung turut menimbulkan banyak persoalan-persoalan baru yang memerlukan kepada penyelesaian melalui fatwa oleh pihak berkuasa agama khususnya. Jadi menjadi satu keperluan bagi institusi fatwa untuk sentiasa bersikap proaktif dan peka dengan permasalahan umat Islam dan perkembangan semasa, kerana terdapat kemungkinan bahawa terdapat fatwa pada zaman dahulu yang tidak lagi praktikal dan sesuai pada masa ini. Jadi dengan sebab itulah keperluan untuk pihak fatwa, para alim ulama, mereka sentiasa melihat isu-isu baru berdasarkan juga mungkin kajian, penyelidikan dan juga pertanyaan daripada masyarakat, isu-isu baru yang tidak pernah berlaku sebelum daripada ini. Jadi berkaitan alkohol ini, keputusan oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam telah pun dibuat, iaitu pada kali yang kedua pada 24 November 1988, yang telah membincangkan isu berkaitan alkohol sebagai penstabil minuman ringan. Jadi muzakarah fatwa ini memutuskan bahawa cordial, minuman cordial yang mengandungi bahan perisa yang dimasukkan alkohol untuk tujuan penstabilan adalah harus ataupun dibolehkan sekiranya pertama, alkohol itu bukan penghasilan daripada proses pembuatan arak. Dia minuman ringan. Dibuat memang untuk minuman ringan, bukan daripada pembuatan arak dan sebagainya. Dan yang keduanya, bahawa kuantiti alkohol dalam perisa cordial tersebut, minuman ringan tersebut adalah sedikit dan ia tidak memabukkan. Nanti kita akan lihat fatwa yang kemudian sedikit itu berapa persentasenya, berapa peratusnya. Ini juga disebut dalam Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam kali yang ke-7 pada tahun 1984 berkaitan alkohol menurut pandangan Islam. Muzakarah fatwa ini memutuskan bahawa satu, setiap minuman arak adalah mengandungi alkohol. Tapi bukan semua alkohol itu mengandungi arak. Ini kita dah jelaskan di peringkat awal tadi. Alkohol daripada proses pembuatan arak, alkohol daripada proses pembuatan arak
hukumnya adalah haram dan najis. Tetapi alkohol yang dibuat bukan melalui proses pembuatan arak, hukumnya tidak najis, tetapi ia haram diminum. Kerana guna tu boleh, macam minyak wangi dan sebagainya, itu memanglah kita guna. Tak bolehlah kita nak minum sebab ia berbahaya ataupun memudaratkan. Guna boleh. Hari ni kita ketika mana musim PKP, Pian dan Hazwan, kita menggunakan hand sanitizer. Ada kandungan alkohol di situ. Boleh, tak ada masalah. Bukan sebab dia bukan dibuat untuk membuat arak. Dan alkohol ini bukan proses pembuatan arak, jadi tidak najis. Cuma tak boleh diminum kerana dia berbahaya ataupun memudaratkan. Yang kedua, minuman ringan yang dibuat sama caranya. Minuman ringan yang dibuat sama caranya dengan membuat arak. Sama ada mengandungi sedikit alkohol ataupun alkoholnya disuling adalah haram diminum. Mungkin ada selepas ini oleh kerana arak itu ia memabukkan. Mungkin ada pengusaha dan sebagainya yang buat arak tapi free alkohol. Zero alkohol. Tidak ada alkohol. Namanya arak. Ya, betul. Dan ini mungkin dan pernah berlaku dalam masyarakat kita sebenarnya, pihak yang mengeluarkan dengan mendakwa bahawa zero alkohol, tidak ada alkohol, dan mempopularkan apa yang disebut sebagai now you can, sekarang kamu boleh dah. Jadi sebab itu secara sekalian kita kena perjelaskan, ulang sekali lagi, minuman ringan yang dibuat sama caranya dengan membuat arak, sama ada mengandungi sedikit alkohol ataupun alkohol yang disuling. Disuling alkohol tersebut menyebabkan tidak ada tidak mabuk lagi. Jadi dengan sebab itu ia juga tetap haram diminum. Tidak boleh. Haram diminum. Kita bagi umat Islam wajib kita mengelakkan. Kemudian minuman ringan yang dibuat bukan dijadikan arak ataupun bahan yang mabuk dan tidak sama caranya dengan proses arak adalah halal. Minuman ringan yang dibuat bukan untuk dijadikan arak ataupun bahan yang boleh membawa kepada mabuk dan tidak sama caranya dengan proses membuat arak tersebut, tidak ada penyulingan arak dan sebagainya, menghilangkan unsur alkohol yang mabuk tersebut, maka ia adalah halal kerana ia tidak sama dengan proses dalam membuat arak tersebut. Dan yang keempat yang kita sebut sebelum daripada ini, keputusan fatwa juga tahun 84 ini menyebut bahawa tapai adalah halal dimakan. Walaupun ia mempunyai kandungan alkohol yang juga ada 3%, 5% dan sebagainya. Tapi kita kena balik semula, pembuatan tapai ini bukan untuk dibuat arak. Dan orang yang makan tapai ini, saya tak pernah dengar lagi lah, menyebabkan dia mabuk, menyebabkan dia tak sedar diri dan sebagainya. Kecuali lah mungkin satu baldi dia makan tapai seorang. Wallahualam. Banyak now tu laratnya. Kemudian alkohol yang terjadi sampingan dalam proses pembuatan makanan, ia tidak najis dan boleh dimakan. Ini yang disebut sebagai dalam kita membuat makanan tersebut, dia akan terhasil dengan sendirinya. Dengan sebab pemeraman dan sebagainya, maka ia tidak najis dan boleh halal dimakan. Sama macam kita lihat pembuatan kicap misalnya, dia diperam untuk tempoh beberapa lama, kemudian keluar buih dan sebagainya, maka ia tidak bermasalah, maknanya tidak najis dan boleh dimakan. Saya rasa Pian ni banyak makan kicap juga ni, sebagaimana saya masa kecil dulu balik sekolah. Nasi panas dengan kicap pun jalan dah. Okey dah. Betul Ustaz. Kemudiannya fatwa yang sama menyebut ubat-ubatan dan pewangi perfume yang ada kandungan alkohol adalah harus dan dimaafkan. Maknanya boleh guna. Maknanya boleh bawa dalam solat. Ini isu yang banyak juga menjadi kontroversi sebelum daripada ini. Dengan sebab mereka memahami bahawa semua alkohol itu adalah arak. Semua alkohol adalah memabukkan. Jadi pakai minyak wangi ada alkohol pun tak boleh.
Jadi fatwa ini dengan jelas menyatakan bahawa ubat-ubatan, misalnya kalau kita nak ambil darah disuntik dan sebagainya, kita akan diletak satu bahan kimia yang sejuk pada tangan kita untuk mengelakkan jangkitan kuman, mungkin meredakan kesakitan sedikit. Maka dengan sebab itu pun sebahagian daripada ubat-ubatan yang ada kandungan alkohol tetapi ia adalah diharuskan dan dimaafkan. Dan fatwa yang ketiga, pada tahun 2011 apabila muzakarah yang sama mereka mendengar penjelasan yang telah pun disampaikan oleh pakar-pakar daripada Institut Penyelidikan Produk Halal UPM, telah mengambil satu keputusan yang lebih lengkap daripada keputusan sebelum daripada ini. Pertama, setiap minuman arak adalah mengandungi alkohol. Walau bagaimanapun, bukan semua alkohol itu adalah arak. Alkohol yang diperolehi daripada proses pembuatan arak, hukumnya adalah haram dan juga najis. Kerana dia memabukkan, kerana dia memudaratkan. Yang kedua, manakala alkohol yang diperolehi bukan melalui proses pembuatan arak, hukumnya tidak najis, tapi haram ataupun tidak boleh diminum dalam bentuk aslinya, dalam bentuk alkohol itu sendiri, kerana ia adalah racun dan ia boleh membunuh. Ketiga, minuman ringan yang diproses ataupun dibuat bukan dengan tujuan menghasilkan arak, dan mempunyai alkohol di bawah aras 1%, bawah 1%, ia adalah harus dan boleh diminum. Saya rasa kita kalau pergi ke kedai-kedai nasi Arab tengah hari ini, mungkin Pian sempat ikut ke kedai nasi Arab, kambing dan sebagainya. Dekat kami free tengah hari ni, Ustaz. Oh gitu. Kebiasaannya antara minuman selain yang daripada yang kita request lah, yang kita minta, ada minuman-minuman daripada Timur Tengah. Nampak botol tu pun nampak macam muskil je saja kita kan. Atas nama macam-macam jenama dan sebagainya. Jadi boleh ke tidak diminum? Jadi jawapannya dalam apa yang kita sebutkan tadi, dia minuman ringan, sejenis minuman ringan yang diproses bukan tujuan menghasilkan arak, dan mempunyai alkohol di bawah 1%. Maka ia adalah harus dan juga boleh diminum. Jadi perasa dia macam-macam lah. Perasa nanas ada, perasa apple ada, perasa strawberry ada. So tidak ada was-was, kita boleh minum sebab ia bukan dibuat untuk menghasilkan arak. Selain daripada itu, fatwa juga menyatakan bahawa minuman ringan yang dibuat dengan niat dan cara yang sama seperti proses membuat arak, sama ada mengandungi banyak ataupun sedikit alkohol, ataupun alkoholnya disuling, adalah haram diminum. Ini yang kita sebut tadi, zero alkohol dan sebagainya. Ia tetap haram kerana proses itu sendiri menyuling arak tersebut, menghilangkan unsur alkohol, mabuk dan sebagainya, tapi ia tetap proses yang sama menghasilkan arak, ia tetap haram diminum. Makanan dan minuman yang mengandungi alkohol secara semula jadi, seperti buah-buahan, kekacang ataupun bijirin, serta perahannya, ataupun alkohol yang terjadi secara sampingan semasa proses makanan ataupun minuman itu dibuat, adalah tidak najis dan harus serta boleh dimakan, boleh diminum. Sementara makanan ataupun minuman yang mengandungi bahan perisa ataupun pewarna yang mengandungi alkohol untuk tujuan penstabilan pada makanan tersebut adalah harus dan boleh digunakan sekiranya alkohol itu bukan dihasilkan daripada proses pembuatan arak, dan kuantiti alkohol dalam produk akhir end product tersebut adalah tidak memabukkan, dan kadar alkoholnya tidak melebihi 0.5%. Ini pihak berkuasa lah, khususnya pihak bahagian halal JAKIM di negeri dan sebagainya. Apabila mereka menerima permohonan daripada pihak pengeluar makanan ataupun minuman
Jadi untuk memastikan mereka dapat sijil halal, halalan thayyibah tersebut akan dipastikan, akan dibuat kajian, dihantar ke lab makmal dan sebagainya untuk menilai berapa percentage pada kandungan alkohol. Jadi sekiranya pembuatan makan minum itu yang mengandungi perisa tadi ataupun pewarna kurang daripada ataupun tidak lebih daripada 0.5%, maka ia adalah tidak memabukkan dan ia boleh dimakan ataupun digunakan. Dan fatwa ini juga yang terakhir menyebut sebagaimana yang sebelum-sebelum ini juga, ubat-ubatan dan pewangi yang mengandungi alkohol, perfume sebagai bahan pelarut adalah tidak najis, ya, dan diharuskan sekiranya alkohol tersebut bukan diperolehi melalui proses pembuatan arak. Biasanya alkohol dalam pewangi ini diambil daripada ekstrak secara dibuat alkohol sintetik di proses klinikal di makmal dan sebagainya, ataupun ekstrak kepada kayu dan sebagainya, gaharu dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah untuk kita gunakan. Berilah kita hari Jumaat yang penuh barakah ini, sebahagian daripada kita 1/3 boleh ke masjid di wilayah persekutuan ini. Jadi antara perkara sunat adalah pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi ini boleh kita bawa dalam solat walaupun ada alkohol, kerana alkohol itu bukan daripada proses pembuatan arak. Ia daripada ekstrak tumbuh-tumbuhan, kayu dan ataupun sintetik dan sebagainya. Cuma yang tak boleh mungkin spray sampai orang sebelah pengsan lah, Pianan Azwan. Apatah lagi diminum, janganlah diminum, haram sebab memudahkan. Masya Allah, itu dia. Subhanallah, satu fatwa dan rujukan Ustaz sebutkan tadi tu untuk tajuk kita hari ni. Kita harap sahabat-sahabat kita ramai juga yang bagi respon, kata jelas terang apa yang Ustaz Jamali sebutkan tadi berkaitan dengan alkohol dalam makanan, dan terselit juga banyak soalan-soalan berkaitan dengan makanan dan pemakanan kita, Ustaz. Antaranya seorang sahabat kita ni katanya beliau ada sahabat seorang guru mu'alaf. Lepas tu maknanya mungkin sebelum ni dia pernah lah rasa arak tu, wallahu alam. Tapi katanya bila makan tapai dia rasa macam intoxicated. Dia kata macam dia minum arak. Dia rasa macam tu lah. Apa pandangan Ustaz kalau macam tu? Kita balik semula kepada memanglah rasa tapai tu memang macam tu, ya. Jadi bila sebut tapai ni pun kita dah telanai liur dah, ya, pagi ni. Memang macam tu rasanya. Cuma kita ada sebagaimana fatwa menyebut tadi oleh Jabatan Kuasa Fatwa Kebangsaan. Pertama, tapai itu halal dimakan. Pertama kerana ia bukan daripada proses pembuatan arak. Ya, tapai itu untuk dimakan, bukan untuk dibuat arak. Ya, jadi tidak ada masalah. Dan yang keduanya, tapai itu sendiri, ia ketika mana dimakan itu dia tidak memabukkan. Ya, memang ada kandungan alkohol beberapa peratus, 3 ataupun 5%, tapi selagi mana proses pembuatannya bukan sebagaimana proses pembuatan arak, dan ketika dimakan ia tidak memabukkan, maka ia boleh dimakan. Tidak ada masalah. Baik Ustaz, ada satu soalan lagi di Facebook kita daripada Amalina Nur. Katanya jika asal perapan buah menjadi arak kemudian bertukar menjadi cuka dalam tempoh perapan tertentu, jadi bagaimana pula dengan status cuka tersebut? Sebelum jadi cuka dia ada penapaian, proses penapaian tu dia maksudnya sementara jadi tu macam mana Ustaz statusnya? InsyaAllah kita bincang selepas ini. Beres. Ustaz memang macam tahu je kita nak berehat kejap. Dan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita nak ikan juga sebentar lagi insyaAllah berkaitan dengan alkohol dalam makanan. Lepas tu kita harap ramai yang tahu, dapat ilmu baru. Bukan ilmu baru lah, sebenarnya dah lama banyak fatwa dah sebenarnya yang kita belum tahu dan amalkan dalam kehidupan. Yang ke mana terus dengar Minda Islam di Warna Pagi, inspirasi Euphoria Islam. ولا في السماء وهو السميع العليم. Tahukah anda, saudara di Syria berhadapan getir perang dan dibom. Anak kecil, wanita, keluarga, tiada makanan, ubat-ubatan dan perlindungan. Saya, Sani Arabi, Ketua Misi Kemanusiaan Syria MAPIM, merayu bantuan anda. Hulurkan
sumbangan anda ke dana kecemasan Syria menerusi www.rayuansyria.com. Apa itu daging kultur? Buku baru terbitan IKIM bertajuk Daging Kultur, Konsep Sejarah dan Hukum Islam telah menghuraikan tentang teknologi terkini dalam industri pemakanan iaitu penghasilan daging yang bukan dengan cara penternakan haiwan tetapi dalam penghasilan dalam makmal. Buku ini amat sesuai untuk segenap lapisan masyarakat yang berminat dengan teknologi dalam industri pemakanan, tidak kira dari pelajar sekolah dan mahasiswa universiti hingga penggiat industri pemakanan sendiri yang sudah terlibat secara langsung dalam industri ini. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03-6204-6389 atau 6204-6388. Setiap anak yatim berhak untuk dilindungi dan mendapatkan keperluan dan kasih sayang yang sempurna. Islamic Relief Malaysia ingin mengajak anda semua untuk memberikan sinar kepada mereka dengan menghulurkan sumbangan melalui kempen My Yatim Care for Orphan. Hubungi 03-8926-3434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Terima kasih kepada anda yang terus saja setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi. Terus saja hadir di media sosial kami, YouTube channel IKIM dan juga di Facebook IKIM FM untuk kita sama-sama ikuti perkongsian minda Islam pagi ini. Bercerita tentang fatwa alkohol dalam makanan. Kita bersama dengan Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan iaitu Sahibul Samahah Ustaz Jamali Muhammad Adnan pagi ini ya. Alhamdulillah dan terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang sampai sekarang ni berinteraksi dengan kita, macam-macam komen dan soalan Ustaz yang diajukan. Dan yang terakhir tadi kita tinggalkan soalan berkaitan dengan macam mana tentang buah yang diperap lepas tu nak jadikan cuka. Tapi tengah jalan tu dia macam ada peratusan alkohol kat situ. Mungkin boleh ke tidak diminum, dan ada juga kalau kita boleh combine gabung Ustaz. Soalan yang bertanya tentang tuak yang dihasilkan menerusi proses fermentasi atau penapaian. Kabarnya kalau tak salah saya, ujung dia pun akan jadi cuka juga. Tapi tengah-tengah tu diminum sebagai tuak. Boleh ke tidak kalau macam tu? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Segelintir orang bertanya mengenai kehalalan cuka yang dalam bahasa Inggeris disebut sebagai vinegar, dalam bahasa kimianya disebut sebagai asetat dan sebagainya. Jadi apakah cuka ini dihukum sebagai halal ataupun haram? Di antara alasan yang mengharamkan cuka ini kerana ia merupakan juga asalnya daripada alkohol. Pertama sekali, cuka ataupun vinegar asalnya adalah dihukum sebagai halal. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, makanlah kamu daripada makanan yang baik-baik, daripada yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kamu. Cuka termasuk makanan yang baik ataupun thayyib. Tidak ada dalil yang mengharamkan cuka sehingga cuka dihukum sebagai halal sebagaimana hukum asalnya. Sebab itu kalau kita lihat hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyebut sebaik-baik makanan dan lauk adalah cuka. Juga ada hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Nabi SAW pernah bertanya kepada keluarganya tentang lauk ataupun makanan. Mereka lantas menjawab bahawa tidak ada di sisi mereka selain daripada cuka, dan Nabi menyebut sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik makanan adalah cuka. Jadi beberapa kita dapat perincikan beberapa perkara berkaitan cuka ini. Pertama, jika cuka itu berasal daripada khamar, daripada arak ataupun segala sesuatu yang memabukkan, diolah dengan tangan manusia menjadi cuka, maka ia adalah tidak halal kerana asalnya itu sendiri daripada khamar ataupun arak. Ini berdasarkan kepada apa yang disebut daripada Anas bin Malik, bahawasanya Abu Talhah pernah bertanya kepada Nabi SAW mengenai anak yatim yang diwarisi khamar. Keluarganya mungkin memiliki arak dan sebagainya. Lantas beliau katakan musnahkan khamar tersebut. Lalu Abu Talhah bertanya, bolehkah aku mengolahnya menjadi cuka, memprosesnya menjadi cuka? Nabi menyebut tidak boleh. Dan ini menunjukkan bahawa cuka yang terhasil daripada
pembuatan arak ia tetap haram, tetap tidak dibenarkan. Kemudian yang seterusnya, jika cuka bukan aslinya daripada khamar, daripada arak, maka ia tidak menjadi masalah. Seperti yang kita lihat daripada proses yang berlaku pada masa ini. Seperti proses fermentasi, penampaian, pemeraman tebu yang diolah menjadi alkohol ataupun menjadi asid asetat tersebut, maka ia adalah tidak menjadi halangan, tidak diharamkan pun. Jadi apa yang disebutkan tadi sebagai tuak, kalau kita pergi ke Pantai Timur misalnya, tepi jalan jual tuak tersebut. Jadi tuak ini kita kena pastikan berdasarkan juga kepada fatwa yang telah kita bincangkan sebelum ini, ia bukan diproses untuk menjadikan arak, dan tuak tersebut dengan istilah yang kita guna pakai dalam kebanyakan masyarakat kita pada hari ini di Pantai Timur, ia boleh dan harus diminum. Ia tidak menjadi masalah kerana tidak membawa kepada mabuk, tidak membawa kepada mudarat berkenaan. Habis Ustaz, kalau kita pergi beli kan, tiba bunyi Pantai Timur. Kalau kita pergi beli, lepas tu kita sahaja beli tu, niat kita ialah aku nak test ni memabukkan ke tidak ni tuak ni. Maknanya kalau kita niat tu nak test, nak tahu ni jadi arak ke tidak ni kalau minum tuak ni. Macam mana Ustaz dari segi motif kita tu? Ya. Asal makanan tersebut ia suatu yang dibenarkan, diharuskan. Jadi kecuali lah memang dia arak, kita tahu bahawa dia minuman keras, dia minuman memabukkan dengan pelbagai brand, jenama dan sebagainya. Kita nak test, ini memang suatu yang menyebabkan tidak boleh ataupun haram dilakukan. Tapi kalau sekiranya tuak tersebut memang kita tahu dia suatu makanan yang menjadi uruf dalam kebiasaan dalam masyarakat, diminum, dijual oleh masyarakat. Jadi pada saya, sebagaimana fatwa disebutkan tadi, dia tidak memabukkan, dan yang keduanya, dia bukan dibuat untuk tujuan sama sebagaimana proses pembuatan arak berkenaan, jadi tidak ada masalah. Baik. Dan ada tentang makanan pula lah, tadi minuman kan. Ada sahabat kita, saudara baru Mu'alaf, bertanya tentang macam mana kalau dekat kedai-kedai ataupun penyediaan makanan. Kadang sekarang ni ada kedai-kedai macam contoh kalau dia buat masakan western ke ataupun oriental Ustaz, dia ada campur, disebut wine, kadang-kadang disebut arak, dia campur situ sebagai, tapi dia kata sebagai perasa dalam masakan tersebut. Macam mana agaknya kalau jenis-jenis makanan yang macam tu Ustaz? Tapi dia memang terang-terang masukkan arak atau wine sebagainya. Apa statusnya Ustaz? Okey. Pertama sekali kita nak mengajak masyarakat supaya memilih makanan dan minuman yang halal, yang bersih, daripada awalnya, daripada A to Z, maknanya carilah kedai-kedai ataupun restoran yang mendapat pensijilan halal, jadi kita boleh makan secara yakin, tanpa was-was. Dan yang keduanya, memang tidak dapat dinafikan bahawa berlakunya percampuran dari segi perasa dan sebagainya kepada makanan, misalnya kepada makanan tersebut, misalnya sejenis makanan makanan yang disebut sebagai makanan marin ataupun seafood dan sebagainya dicampur untuk menyedapkan. Mungkin sebahagian daripada kek dan pastry, ataupun juga termasuk juga pembuatan roti dan sebagainya untuk tujuan untuk dia tahan lebih lama dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat pada fatwa yang telah pun dijelaskan pada tahun 2011 berkenaan, saya ulang semula, makanan ataupun minuman yang mengandungi bahan perisa ataupun pewarna yang disebut oleh penanya tadi, dimasukkan arak ataupun alkohol dan sebagainya, dengan tujuan untuk penstabilan adalah harus dibolehkan, sekiranya alkohol itu bukan dihasilkan daripada arak, bukan dihasilkan daripada proses pembuatan arak. Dan bukan daripada arak tu sendiri. Kita dah tahu dah arak tu haram, misalnya kita nampak tukang masak tu dengan pegang botolnya, letak sekali kicapnya di situ, sosnya di situ, mungkin whisky-nya pun masukkan sekali.
Jadi kalau ini nampak terang dan jelas kita suatu yang menyebabkan haram. Yang keduanya, kita lihat sekiranya alkohol itu bukan dihasilkan daripada proses pembuatan arak dan kuantiti alkohol adalah dalam produk akhir adalah tidak memabukkan dan tidak melebihi 0.5%. Ini khususnya lah minuman yang kita minum. Hari ini macam-macam jenis minuman anak-anak muda kita suka dan sebagainya. Jadi kita nak mengajak masyarakat perkara yang baru ini ataupun makanan, minuman, import dan sebagainya, saya yakin ya, sekiranya kita nakkan tubuh badan kita membesar ataupun daripada sumber yang baik, pastikan pilih yang halal. Dan halal kita di Malaysia ini adalah halal yang telah pun disahkan oleh pihak berkuasa, iaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dan juga kalau makanan itu daripada luar negara import, di sana ada pihak berkuasa agama, majlis agama di sana, dan sebahagiannya diperakui oleh pihak JAKIM sebagai halal dan boleh dimakan ataupun diminum. Jadi tuan-tuan sekalian boleh rujuk kepada laman web JAKIM untuk melihat panel halal di negara berkenaan. Misalnya daripada China, daripada New Zealand, daripada Korea dan sebagainya, daripada Jepun. Ada sebahagiannya yang memang diakui sebagai halal dan tidak ada masalah untuk kita makan ataupun minum. InsyaAllah. okey, baik. Itu dia. Jadi kalau nak tahu status lebih lanjut, halal ke tidak makanan tu, macam biasa kita pesan cek pada logonya lah kan. Selain daripada logo halal JAKIM, logo daripada agensi-agensi agama yang diiktiraf lah oleh JAKIM sendiri dari luar negara, itu boleh rujuk di laman web halal ataupun laman web JAKIM. Mungkin Ustaz nak sambung sikit Ustaz, di ujung kita ni mungkin ada lagi fatwa ataupun poin berkaitan dengan fatwa, mungkin selain makanan tapi melibatkan alkohol juga Ustaz, kan? Okey, terima kasih pada saudara Pian. Hari ini kita dalam menghadapi PKPB, pandemik COVID-19, dan merata-rata lah sama ada di masjid, di rumah ibadah, di surau ataupun di pasaraya, meletakkan hand sanitizer ataupun pencuci tangan. Jadi bolehkah persoalannya menggunakan hand sanitizer ini ketika melakukan solat? Kita dah sampai ke masjid, kita ambil hand sanitizer, kita ratakan pada tangan, lepas tu kita semayang. Adakah ia dikira najis disebabkan ada alkohol di dalamnya? Ya. Jadi pertama sekali dalam kita melakukan ibadat solat, antara syarat sah solat yang kita perlu faham, ya, adalah menghilangkan najis yang terdapat pada badan dan juga pakaian. Jadi persoalan kali ini melibatkan penggunaan hand sanitizer untuk kita gunakan dalam solat. Jadi pertama sekali, hand sanitizer adalah bertujuan untuk membunuh kuman ataupun bakteria yang terdapat pada permukaan kulit. Kemudian kalau kita lihat begitu juga hand sanitizer ini boleh membunuh mikroorganisma ataupun kuman yang kita faham. Pertama sekali, kalau kita lihat fatwa juga yang dikeluarkan oleh Mufti Negara Brunei Darussalam. Adapun penggunaan barangan kosmetik yang mengandungi alkohol yang dihasilkan melalui sintetik secara tiruan daripada campuran bahan kimia adalah harus dan ia boleh digunakan. Kerana ia bukannya daripada najis. Jadi kesimpulan secara ringkasnya, kemunculan penularan COVID-19 melanda negara kita pada hari ini dan pelaksanaan menjaga kebersihan merupakan faktor utama bagi mengurangkan jangkitan penyebaran perkara tersebut. Jadi dengan sebab itu penggunaan hand sanitizer semasa melakukan solat adalah tidak membatalkan solat, malah ia tidak dikira sebagai suatu yang najis dan boleh digunakan ketika mana kita dalam solat dan tidak dikira sebagai menanggung najis. Ini juga berdasarkan kepada fatwa sebelum daripada ini, ubat-ubatan dan bahan ubat-ubatan dan pewangi yang ada kandungan alkohol adalah harus dan dimaafkan. Rasa jelas dan terang perkara berkenaan. Jadi tak ada masalah kita guna hand sanitizer, tak ada masalah kita guna minyak wangi dan sebagainya.
InsyaAllah kita harap Alhamdulillah. jelas apa yang Ustaz Jamali sebutkan tadi. Ah. Macam sahabat kita Zul Hisham ni pun kongsi kata Alhamdulillah penjelasan Ustaz tentang hand sanitizer tu sedang apa, hatta ada jemaah masjid kampung saya tak nak guna hand sanitizer, tak nak sebab ada alkohol, nanti mabuk. Allahu Akbar. Jadi penjelasan tersebut dah apa memberitahu bahawa kita boleh gunakan dan boleh dibawa solat juga Ustaz ya, sebab fungsinya bukan seperti yang macam kalau arak itu memang kita tahu dah ia memabukkan, insya-Allah. Baik, kita nak jawab soalan lagi boleh ke Ustaz? Boleh ke Ustaz? Kalau kita Ya, jawab silakan. Boleh Okey. Di Facebook dan juga di WhatsApp ni ramai sebenarnya yang tanya soalan macam-macam. Antaranya sahabat kita ni daripada Nazar Hebat katanya kalau kita berada di luar negara Ustaz dan kita membeli roti ataupun pastry, adakah wajib kita tanya pekedai berkenaan tentang kandungan atau roti tersebut dibuat daripada apa? Mungkin sebagai langkah berjaga-jaga lah Ustaz kan? Mungkin nasihat Ustaz lah kalau khususnya yang berada di luar negara ni kan. Silakan Ustaz. Okey, memang tidak dinafikan ya bila kita ke luar negara. Isu yang paling kritikal adalah berkaitan makanan ataupun minuman. Pertama sekali wajib bagi kita untuk memastikan makanan dan minuman yang kita makan adalah daripada yang halal. Maknanya kalau kita pergi ke restoran berkenaan, mungkin ada dipamerkan tanda halal, bukan digantung halal, ada tanda halal di situ dan memang kita yakin ia daripada dibuat daripada disediakan daripada yang halal. Yang keduanya, saya rasa tidak perlu sampai kita ke dapur untuk cek dan sebagainya. Cuma kita pastikan apa yang disebut sebagai, kita nampak secara umumnya ia kedai tersebut dia bersih ya. Dan yang keduanya keyakinan kita sendiri ya bahawa makanan dan minuman tersebut tidak bercampur dengan sumber-sumber yang haram. Jadi kita sedia maklumlah perkara ini memang sukar untuk kita lakukan. Cuma dengan kita membawa rendang, serunding, Maggi dan sebagainya untuk tempoh yang panjang itu juga bukan suatu yang praktikal. Jadi tidak salah sebenarnya kita bertanya kepada pihak yang lebih maklum. Misalnya senior kita di negara tersebut ataupun agensi-agensi pelancongan yang saya yakin mereka juga peka dengan isu berkaitan makanan kepada orang Islam dan juga kepada mungkin masjid yang kita pergi dan sebagainya. Dan hari ini ada juga setengah-setengah negara di Jepun misalnya, mereka ada aplikasi dalam smartphone mereka yang boleh akses mana-mana kedai makan ataupun restoran yang diakui oleh pihak berkuasa agama di negara berkenaan sebagai yang halal dan juga bersih. Rasa itu lebih selamat pada kita. Dan terjaminlah insya-Allah. Sebab kita tengok kalau di Jepun tu banyak juga usaha mereka kan untuk menyediakan makanan halal dan juga kesedaran mereka lah untuk isu halal dalam makanan ni. Cuma satu lagi kalau kita terbalik pula, kita masuk negara kita, ada sahabat-sahabat usahawan, restoran dan sebagainya yang menyediakan makanan, contoh makanan western ataupun makanan Jepun. Kalau di luar di luar negara, dia orang akan masak macam steak apa semua tu memang letaklah wine, arak semua Ustaz. Tapi di sini mungkin apa nasihat Ustaz untuk usahawan ataupun peniaga makanan kita lah, perlu tak kita bagi tahu pada orang yang kita sediakan ni halal, kita masak guna ni, kita tak guna arak dan sebagainya untuk meyakinkan pelanggan tentang tak ada alkohol dalam makanan yang kita sediakan walaupun berasal dari luar negara Ustaz? Ya. Ini memang suatu jihad yang tinggi sebenarnya untuk kita sebagai umat Islam, menjadi juga fardu kifayah menyediakan sebagai pengusaha restoran makanan mungkin daripada asalnya daripada luar negara, daripada western, daripada Korea, Jepun dan sebagainya. Maka perkara pertama kalau kita di Malaysia ni adalah bagi kita memastikan pelanggan itu mereka merasa yakin dengan makanan yang kita jual ataupun kita sediakan. Jadi pertama keyakinan tersebut mestilah ia memohon pada saya paling mudah kalau dia ada sijil halal ataupun logo halal yang sah yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM, so tak ada masalah, dia boleh makan tanpa was-was. InsyaAllah dia jadi pengusaha makanan, restoran dan sebagainya. Pada saya galakkan mohonlah sijil halal. Jadi bukan sekadar yang Islam boleh masuk, yang bukan Islam pun saya yakin mereka nakkan sesuatu yang baik,
yang bersih, diaudit oleh pihak berkuasa dan sebagainya sebagai suatu yang boleh dimakan selamat, tidak membawa kepada mudarat, mohonlah sijil halal daripada pihak JAKIM dan pihak yang berkenaan. Dan yang keduanya, suatu yang amat baik ya, sekiranya kita hari ini pada makanan tersebut kita boleh declare bahawa makanan ini suatu yang halal, disediakan daripada sumber-sumber yang bersih, sumber-sumber yang bukan najis, sumber-sumber yang tidak haram. Ini juga suatu usaha yang cukup baik ya. Macam kita hari ini kalau pergi tengah-tengah tempat disebutkan pada makanan tersebut apa kandungan dari segi kalorinya berapa. Jadi pada saya juga tidak salah ya, dan mengundang suatu keyakinan yang tinggi daripada para pelanggan untuk mereka makan, dan dengan kita meletakkan bahan-bahan yang digunakan, dan yang keduanya ia dapat diselesaikan sekiranya pihak-pihak pengusaha restoran dan sebagainya ini mereka dapat memastikan kehalalannya melalui permohonan daripada pihak berkuasa halal, pihak JAKIM dan sebagainya. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah, itu dia pencerahan kita untuk Minda Islam membawakan tajuk fatwa alkohol dalam makanan. Kita ucap terima kasih banyak-banyak Ustaz pada sahabat-sahabat Ustaz Jamali untuk perkongsian kita hari ini. Banyak soalan juga yang dah dijawab, tapi banyak juga yang belum jawab ni. Mungkin nanti kita buat sesi lain juga Ustaz, sebab ada yang tanya pasal ketum pun orang tanya ni. Tapi itu tajuk lain kot. Nanti kita sambung insyaAllah. Untuk hari ini terima kasih banyak-banyak Ustaz untuk perkongsiannya. Kita doakan semoga Allah mudahkan urusannya insyaAllah dan sihat walafiat selalu. Ya, insyaAllah Ustaz. Kalau ada ruang kesempatan kita jumpa lagi Ustaz ya. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, itu dia Minda Islam kita pada pagi ini sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih yang mendengar, menonton di Facebook dan di YouTube bersama saya bersama Tuan Haji Jamali bin Muhammad Adnan, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan. Okey, dan kita nak berehat seketika. Anda boleh tonton kembali ulangan Minda Islam ini di Facebook dan juga di YouTube channel IKIM. Dan kita kembali selepas ini untuk segmen Hebahan. Kita ada persidangan wakaf sedunia ke-8 yang kita akan bakal bersama dengan rakan kita dari Universiti Tun Abdul Razak. Okey, sama-sama nantikannya. Dan kita berehat seketika dengarkan Nahwan Nur dengan lagunya Dusta Ibu di Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami.